Selamat petang, salam sejahtera bersama lagi dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ulasan tanpa sempadan, ulasan tanpa henti, ulasan bertubi-tubi, ulasan sampai terlonde, biar semua orang tahu, jangan malu-malu. Hari ini banyak ulasan yang kita akan buat. Banyak sangat isu politik yang berlambak-lambak yang kita nak ulas. Hari ini ulasannya masih lagi bertitik arus dan berputar-putar sekitar keputusan ROS. Keputusan ROS yang baru-baru ini telah memanjangkan waktu daripada 16 Julai keputusan perlu diumumkan. Sehingga hari ini belum ada kata muktamad daripada ROS berkaitan kedudukan sebenar parti UMNO perlu buat pemilihan, pindaan diterima atau ditolak. Walau bagaimanapun beberapa hari yang lepas, Ahmad Maslan telah memberikan sedikit petunjuk, clue, mengatakan bahwa ROS telah meminta 8 tambahan dokumen daripada UMNO sebelum dapat dibuat keputusan muktamad. Persoalannya sudah aku soalkan sebelum nih. Apa 8 dokumen itu dan kenapa 8 dokumen itu perlu? Kenapa pula tertinggal? Adakah sengaja atau tercicir? Ini soal perkara besar, bukan perkara main-main. Masa depan UMNO, masa depan Zahid Hamidi. Kenapa 8 dokumen penting itu tiba-tiba diperlukan pula saat-saat akhir? Apa dokumen itu? Pentingkah dokumen itu? Sulitkah dokumen itu? Sehingga tidak dihantar bersama dengan borang pada waktu mereka menghantar ataupun dokumen pada waktu mereka memohon kelulusan pindaan perlembagaan UMNO tersebut. Ini satu persoalan yang sangat besar yang aku pun tak ada jawaban. Mungkin kamu ada jawaban, kamu boleh tinggalkan dalam ruangan, komen di bawah dan kita perlu ulas sama-sama. Isu yang lebih hangat hari ini, jika ROS tolak, apa yang UMNO perlu buat? Adakah UMNO akan bubar? Adakah Najib akan kecewa? Adakah Zahid Hamidi akan putus harapan? Adakah Zahid Hamidi akan buat tindakan yang lebih ekstrim dosat? Tapi dalam laporan yang kita terima baru beberapa menit yang lepas, jika ROS tolak pindaan UMNO, UMNO siap sedia guna plan B, termasuk mengadakan pemilihan. Wow. Keputusan ini pasti akan memeningkan kepala Zahid Hamidi dan Najib dan geng-geng klaster mahkamah. Karena kalau diadakan pemilihan parti, aku pikir akan ada banyak persaingan untuk menjadi presiden UMNO. Sudah ramai yang mengintai, sudah ramai yang akan disorong menjadi calon bagi mencabar, menggantikan Zahid Hamidi. Karena aku pikir UMNO ini perlu peremajaan semula. Bukan saja pemimpinnya perlu muda, tetapi perlu diganti dan perlu diubah semula image-nya, diperbaiki semula. Dia punya image karena tidak dapat dinafikan. Ramai orang yang mengaitkan UMNO itu dengan kerosakan yang dibawa oleh beberapa pemimpinnya. Jadi perlu diubah dengan segera kalau mau diterima dalam PRU 15 akan datang. Laporan sepenuhnya berbunyi pilihan plan B yang akan digunakan UMNO sekiranya jabatan pendaftaran ROS tidak meluluskan permohonan pindaan perlembagaan UMNO, antaranya adalah dengan mengadakan pemilihan parti tersebut, kata Datuk Seri Muhammad Hassan atau dikenali sebagai Tokmat. Wow. Tokmat sudah mula berkata, Tokmat sudah mula berkaca, buka mulut. Beliau sudah mula memberikan pandangannya berkaitan dengan masa depan UMNO. Adakah ini petunjuk bahwa Tokmat sudah bersedia untuk merampas jawatan Presiden UMNO? Dan kalau ini berlaku, adakah ini akan membantu Zahid Hamidi? Ataupun tiadakah yang mau mencabar Tokmat menjadi Presiden UMNO? Ialah Tokmat kan timbalan. Adakah yang presiden, naib presiden ini tidak akan bertanding? Itu persoalan yang besar. Timbalan Presiden UMNO itu berkata, terdapat beberapa pilihan dalam plan B yang sedang diteliti sekiranya
ROS tidak meluluskan permohonan untuk menangguhkan pemilihan parti selain semakan kehakiman dan rayuan kepada Kementerian Dalam Negeri KDN, katanya lagi. Wow, ini sesuatu yang amat luar biasa. Walau bagaimanapun, semakan kehakiman itu mengambil masa yang panjang. Silap sedikit akan melebihi tempo sehingga bulan Desember. Jadi mau tidak mau terpaksa juga buat pemilihan sebelum bulan 30 hari bulan Desember ini. Beliau berkata kita tunggu sehingga awal Ogos. Namun kita di peringkat parti sudah buat persediaan. Jika lulus pindahan UMNO maka alhamdulillah, kata Tokmat. Jika tidak lulus sekalipun, jadwal waktu mesyuarat peringkat cawangan dan bahagian sudah pun mulai disusun, di mana mesyuarat cawangan akan berlangsung mulai September hingga Oktober, dan di peringkat bahagian pula sekitar November diikuti PAU Perhimpunan Agung UMNO pada hujung Desember. Pada peringkat ini juga, jika ia lulus maka tidak perlu ada agenda pemilihan. Namun jika tidak lulus, kita tidak boleh berbuat apa-apa kerana ROS mempunyai kuasa penuh, kata Tokmat lagi. Wah, ini satu indikator, ini satu clue yang akan menentukan apa sebenarnya keputusan ROS itu. Seakan-akan Tokmat sudah dapat menghidu, sudah boleh melihat keputusan ROS ini apabila beliau mengatakan ROS mempunyai kuasa penuh dan UMNO tidak boleh melakukan apa-apa kalau ROS sudah muktamadkan keputusannya. Jika nak buat judicial review, semakan kehakiman, kita akan rayu kepada Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu, katanya. Dan siapakah Menteri Dalam Negeri itu? Siapa lagi kalau bukan Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung Bersatu. Aku rasa ini akan ada masalah. Muhammad atau Tokmat terdahulu hari ini dalam jentera pilihan raya, Muhammad yang juga timbalan pengurus CBN berkata, jika rayuan dilakukan sekalipun, pihaknya tidak boleh menunggu lama untuk melaksanakan pemilihan parti. Kalau tunggu lama, nanti kita akan tersepit kerana edah pegang jawatan dalam parti itu bertahan sehingga penghujung Desember, dan jika terlalu lewat nanti kita tak sempat untuk melakukan pemilihan di peringkat cawangan dan bahagian, dan ia akan menyusahkan kita nanti, katanya. Ini lagi susah. Kalau perkara ini terlambat, UMNO mungkin boleh dibubarkan. Wah, ini bahaya. Ini lebih bahaya. Tokmat boleh menghidu sudah. Jadi aku pikir Tokmat sudah mulai dapat merasa bahwa pemilihan tidak dapat ditangguhkan lagi. Kita ikut proses di mana rayuan boleh dibuat kepada pihak menteri, dan jika tak boleh juga hendak dapatkan lagi keputusan ROS, kita akan lakukan pemilihan di peringkat parti dan dalam masa yang sama membuat semakan kehakiman, katanya. Sebelum ini, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, ROS dijangka memberi keputusan terhadap notis pindahan perlembagaan UMNO dalam tempoh kurang dari 2 minggu lagi, yaitu dijangka awal Ogos. Ia berdasarkan 7 maklumat tambahan diberikan parti itu bagi melancarkan proses permohonan berkenan. 7 kan 8, kenapa dalam laporan ini 7? Perhimpunan Agung khas UMNO pada Mei lalu, sebulat suara meluluskan usul memindah perlembagaan UMNO yang antara lain membolehkan pemilihan parti diadakan tidak lebih daripada 6 bulan selepas PRU. UMNO sebelum ini menangguhkan pemilihan parti di semua peringkat cawangan, bahagian dan majlis tertinggi selama 18 bulan selepas penggal 2018-2021 berakhir pada 30 Jun tahun lepas. Jika dihitung, tempo 18 bulan itu akan tamat hujung tahun ini, dan pemilihan UMNO perlu diadakan sebelum 30 Desember 2022. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia. Jumpa lagi. Bye-bye.